Semuanya kerana sebab kita nak sebuah negara yang lebih baik, sebuah negara yang lebih sejahtera, sebuah keadaan yang lebih selesa dan baik daripada apa yang kita ada sekarang ini. Dan sebenarnya kita tahu bahawa kita boleh mencapai keadaan dan negara yang lebih baik, kita boleh berada dalam situasi yang lebih baik sekiranya kita ditakbir dengan baik, kita ditakbir dengan cara yang betul, kita ditakbir dengan kaedah dan keberkatan yang betul. Sebagaimana surah Ar-Ra'du, Ar-Ra'du, Allah kata baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur, balat yang baik, negeri yang baik, dan juga Tuhan yang Maha Pengampun. Sebab apa? Nak jadi dapatkan pengampunan daripada Tuhan tu, negeri tu kena baik. Nak negeri tu kena baik, bukan setakat ekonomi dia kena baik, bukan setakat kita kata nak bercakap tentang pemerintah dia kena baik, rakyat dia kena baik, tetapi cara pentadbiran tu pun kena baik, cara take over kerajaan tu pun kena cara yang baik. Barulah negeri itu berkat. Kalau cara take over kerajaan pun dengan pengkhianatan, dengan mengkhianat mandat rakyat, dengan mengkhianat kawan-kawan, dengan menggunakan pintu belakang tebuk atap, walaupun kita berjubah berserban, berjubah berserban, pakai apa orang kata hitam di dahi. Hitam kat dahi ni ada orang tak hitam di dahi, dia gasak-gasak je dekat kain sejadah, bukan sejadah pula, dekat tikar sejadah tu. Semata-mata nak dapat hitam di dahi. Hitam di dahi ni bukan fizikal hitam di dahi dalam Quran. Hitam tu maksudnya ketundukan dia tu sebenarnya. Dan tunduk itu bukan kita tunjukkan dengan fizikal hitam di dahi, tapi tunduk itu dengan bukan setakat fizikal kita, jiwa kita kena tunduk juga, kita kata. Itu baru kata fitrah yang sebenar. Ketundukan yang sebenar. Satu fitrah yang sebenar di mana kita tunduk dalam keadaan yang sebenar. Macam mana nak tunduk dalam keadaan sebenar? Mudah je kalau tunduk dalam sebenar. Ni kita tengok ni, pemerintah sekarang ini. Kalau betul-betul beriman dan bertakwa, dia tahu dia menyalahi undang-undang. Bukannya dengan bangganya dia kata, oh aku tak menyalahi undang-undang. Sepatutnya dia kata, aku dengan nilai takwa aku, dengan nilai takwa dan iman yang aku ada, maka aku menyerahkan diri. The moment kita melakukan perkara yang betul, itulah iman. The moment kita buat perkara yang betul, itulah iman. Dalam pada kita akan menerima benda yang tak sepatutnya kita terima. Dalam pada kita menerima kesusahan, tapi kita nak buat benda yang betul, itu iman. The moment kita tak nak buat benda yang betul, kita tanyalah diri sendiri. Sebab itu perkataan title ustaz kan, mupeti ke apa semua, benda itu tak ada nilai di sisi Tuhan Azza wa Jal. Tak ada nilai. Yang ada nilai adalah ahsanu amalah. Tak payah saya nak ceritalah ahsanu amalah itu apa, amalan yang baik, melainkan kita sendiri tahu apa itu ahsanu amalah. Dan ahsanu amalah ini tak hanya kerana apa yang di bibir kita, apa yang kita ucapkan, apa yang ada ke atas kepala, di atas badan, di atas tangan kita, dengan tasbih, dengan serban, dengan jubahnya. Bukan. Ahsanu amalah adalah perbuatan kita. Dan seseorang itu mungkin dia buat benda yang tak elok di belakang Tuhan. Di belakang manusia. Di belakang manusia ni mungkin buat benda yang tak elok. Di depan mata orang-orang yang pakai serban jubah ni semua, mungkin rupanya tak ada apa. Pakai seluar jean, pakai baju t-shirt buruk, tak pakai kopiah. Mungkin tak ada benda. Tetapi nilai dia sebenarnya bukan pada manusia, tapi nilai dia di sisi Tuhan. Itu adalah nilai sebenar. Dan kalau kita tengok sekarang ni, pemerintah yang ada, adakah pemerintah itu mencerminkan apa yang mereka katakan? Lima takulu nama la taf'alun kabura maqtan indallahi an taqulu ma la taf'alun. Besar kemurkaan Allah, kamu berkata benda yang kamu tak buat. Surah As-Saff dia kata, bahawa kalau kita cakap benda yang kita tak buat, besar kemurkaan Allah. Ni, cakap ni orang yang konon-kononnya Pak Lebay, Ustaz Tok Peti semua ni. Masa dulu, kerajaan di take over, dalam keadaan pintu belakang, Tok Peti tak bunyi pun. Tak bunyi, tak keluar fatwa. Sekarang ini, bila kerajaan nak diambil balik, tiba-tiba kata nak kena bubar parlimen. Itu saya kata, sepatutnya mana dia punya nilai, dipanggil mizan, dipanggil neraca untuk menimbang di antara baik dan buruk itu, akhirnya ditutup matanya oleh kuasa pangkat, darjat dan kedudukan serta kepentingan peribadi. Serta kepentingan peribadi, itu yang akhirnya meletakkan diri dia di situ. Tak semua benda kita sebagai pembangkang ni pun, bukannya semua benda yang Najib buat dulu pun kita bangkang, tak ada. Benda-benda yang elok kita kata elok.
Kita cakap elok, mana benda yang elok kita cakap elok. Sama zaman Mahathir dulu bukan semua kita bangkang 100%. Ada benda elok kita cakap elok. Benda yang kita kata elok dia jadi elok, yang sepatutnya kita bawa. Tetapi di mana nilai kita sebagai manusia? Apabila sesuatu benda yang menyusahkan rakyat itu kita diamkan. Tak ada apa-apa kenyataan langsung daripada mopeti-mopeti ni. Ustaz-ustaz ni berkenaan dengan darurat sekarang yang kita tahu akan menyusahkan rakyat. Yang kita tahu akan menyusahkan, memudaratkan rakyat. Dan ustaz-ustaz ni pun, kalau nak bahaskan hadis Imam Nawawi, la darar wala dirar. Kan? La darar wala dirar. Apa maksud hadis tersebut? Ustaz-ustaz semua tahu. Ni dah mendatangkan mudarat ni macam mana? Tidak boleh membuat kemudaratan dan tidak boleh mendatangkan kemudaratan. Itu hadis tersebut. Daripada isi itu kita ambil usul fiqh, mana-mana benda yang memudaratkan hukumnya haram. Saya bukan ustaz lah kan. Mungkin ustaz lebih mahir dalam nak membahaskan mengenai ayat dan hadis tersebut. Jadi bukankah ini mendatangkan kemudaratan kepada rakyat? Bukan mudarat dengan darurat tu menjadi mudarat. Bukan darurat tu menjadi mudarat. Perkataan daripada kasta dasar yang sama. Bukan mudarat itu yang menjadi bukan darurat itu yang menjadi mudarat. Tetapi kenapa nak sebab buat darurat tu yang akan menjadi mudarat? Sebab apa nak buat darurat? Darurat macam mana tu yang akan menjadi mudarat? So itu kadang-kadang kalau kita tengok dalam situasi yang ada, kalau saya suka balik kita imbas apa yang berlaku sebelum ini. Saya amat kecewa kalau sekiranya kita sebagai manusia, kita tak nak melihat dan mengkaji balik apa yang berlaku daripada sejarah. Dan bila kita bercakap tentang sejarah ni, kita tak payah tengok 1,500, 2,000, 10,000. Tak payah, 100 tahun tak payah. Kita lihat 5, 6 bulan, 10 bulan, 20 bulan yang lepas. 1 tahun yang lepas. Apa yang berlaku? Kenapa dia berlaku? Bagaimana dia berlaku? Dan yang penting sekali, pelaku-pelakunya kenapa mereka melakukan perkara sedemikian. Dan akhirnya kita sedar bahawa sentral kepada kesemua ketidakstabilan ini berkisar kerana kerakusan manusia-manusia yang bernama Azmin Ali, Muhyiddin Yassin, Mahathir Mohamad dan juga sekutu-sekutunya yang tidak berhenti-henti untuk memastikan bahawa perubahan yang total, yang benar, yang kafah, yang seluruhnya itu berlaku di dalam negara kita. Kerana mereka sedar kalau sekiranya perubahan itu berlaku sebagaimana yang dikehendaki oleh rakyat, kembali kepada perubahan yang sebenar-benarnya, perubahan itu akan disturb sistem yang mereka telah bina berpuluh tahun. Akan disturb neraca-neraca kroni, kekayaan dan juga projek-projek yang mereka telah bina selama berpuluh-puluh tahun. Kita tahu semua benda ni kan? Kalau kita baca buku The Mahathir Maverick, kita kata Mahathir Maverick ke The Mahathir Maverick, saya tak ada buku tu kat sini kan. Kalau ada saya boleh tunjukkan. Saya dah tunjukkan beberapa kali berkenaan bagaimana pelan-pelan Mahathir itu banyak gagal. Kegagalan pelan-pelan Mahathir itu kerana apa? Kerana semuanya melibatkan orang kata kroni-kroni dan juga rancangan-rancangan yang sebenarnya hanya menguntungkan beberapa pihak. Tapi kebagusan Mahathir ni berbanding dengan Najib. Ini kelebihan Mahathir. Mahathir punya kelebihan ialah dia tak pernah dan tidak akan get his hand dirty. Dia tak akan kotorkan tangan dia. Orang lain akan buat apa yang dia nak. Dia akan capai satu destinasi. Dia akan capai satu perkara. Dia akan buat satu perkara tetapi orang lain yang akan buat untuk dia. Dan orang lain yang akan buat plan itu untuk dia. Kalau kita tengok, kalau kita ingat RHB, Rashid Hussain Berhad. RHB dahulu terkenal bagaimana RHB itu akhirnya tahun 1997, 98, 99 bagaimana RHB itu runtuh dan akhirnya kes ular telan naga. Bank Utama Sarawak beli take over RHB untuk menyelamatkan RHB pada ketika itu. Bank Utama Sarawak yang bank kecil di Sarawak milik kroni-kroni Taib Mahmud take over RHB untuk menyelamatkan RHB dalam pada ketika tersebut. Bagaimana RHB itu jatuh? Baca sejarah. Siapa yang menyebabkan jatuh? Baca sejarah. Siapa yang bagi pinjaman yang call within a call away. Perdana Menteri masa tu call away, luluskan tanpa collateral sehingga collapse-nya kita punya sistem pada waktu itu. Bagi begitu juga dengan forex. Kalau kita baca tentang forex, krisis keuangan tahun 1997.
yang disebabkan kononnya George Soros. Kita tak menafikan George Soros antara penyebab kepada kejatuhan keuangan, krisis keuangan pada tahun 1997, George Soros. Tetapi siapakah yang tamak pada waktu itu berjual beli mata wang forex, sehingga ada satu bilik khas di Bank Negara Malaysia hanya untuk bermain forex pada waktu itu. Disedari oleh Menteri Keuangan Datuk Seri Anwar Ibrahim. Kemudian Datuk Seri Anwar tanya dengan pada yang selepas itu menjadi Menteri Keuangan kedua, saya tengah lupa nama dia. Zaman Pak Lah atau zaman Najib, Menteri Keuangan kedua, dia tanya, ni kenapa ada bilik khas dalam bank negara ni? Bukan bank negara itulah, dekat area tu. Untuk apa? Dia kata untuk main forex. Ni siapa punya arahan? Saya tak tahu pun. Anwar kata, ini Perdana Menteri. Jadi bagaimana benda itu? Dan benda ini bukan saya sebut. Benda ini kita boleh baca. Antaranya adalah Brian Wayne. Dia mendiang Brian Wayne. Dia penulis Asian Wall Street Journal. Dia menulis mengenai artikel-artikel ini. Dan ini merupakan permainan. Satu rencah, satu cerita, satu peristiwa, yang mana peristiwa inilah yang membawa kepada apa yang kita ada hari ini. Kalau kita nak faham apa motivasi kepada Muhammad Mahathir, kita nak faham motivasi manusia, kita nak faham kenapa manusia buat satu perkara, kita kena faham motivasi dia. Apa memotivasikan manusia itu? Manusia tak akan buat sesuatu melainkan ada sesuatu yang memotivasikan dia untuk buat. Kita pergi kerja kenapa? Motivasi kita untuk pergi kerja apa? Kerana duit, bukan sebab duit. Duit itu kita tahu boleh membantu keluarga kita. Kita nak kahwin, kita nak ada anak, kita nak bagi makan, kita nak buat rumah, kita nak duduk. Benda itu memotivasikan kita. Duit itu means, tools untuk kita nak dapat. So, apa motivasi? Kalau kita tengok, saya cerita beberapa hari lepas, UMNO motivasi dia adalah untuk membebaskan pemimpin-pemimpin mereka. Pemimpin mereka dia nak bebaskan daripada tuduhan-tuduhan. Jadi, nak bebaskan benda ni, Mahathir dah tunjuk. The only way kau boleh bebaskan mereka, kau kena jadi Perdana Menteri. Kenapa kau kena jadi Perdana Menteri? Kalau kita tengok AG, Attorney General, siapa lantik? Perdana Menteri. Kan? Perdana Menteri melantik AG. Kalau kita tengok siapa yang melantik hakim-hakim? Siapa yang melantik hakim-hakim? Memang betul lah kalau kita kata siapa yang melantik hakim-hakim. Daripada mana kuasa hakim-hakim tu? Sebab itu perdebatan tentang kuasa hakim-hakim, kuasa AG yang sepatutnya diseparatekan daripada Perdana Menteri. Kena ada separation of power. Pelantikan tu pun kena ada. Tak boleh Perdana Menteri lantik AG. Bagaimana AG boleh dilantik oleh satu parti politik? Ini perdebatan yang lama. Sejak saya belajar law dulu, perdebatan yang lama. Bagaimana pula dengan hakim-hakim? Kita tahu kes liwat satu, Agustin Paul dahulu. Kan, kes-kes tersebut kita baca. Kita lihat. Sehingga kita gelarkan Mahathir ini maha zalim. Tapi saya pelik, ramai yang tak tahu. Tapi tak pelik sangatlah. Sebab budak-budak, saya bukan cakap tentang orang-orang pejuang, saya bercakap bukan orang pejuang. Terutama penjilat-penjilat Mahathir ni, saya tengok ramai budak-budak yang tak tahu cerita-cerita ni. Yang tak melalui pun zaman tersebut. Yang zaman tersebut, dia orang pun mungkin sekolah rendah lagi. Sekolah rendah lagi, tak melalui pun zaman-zaman tersebut. Kita masa tahu tahun 97, 98 tu, umur saya dah 20-21 tahun dah. Dah sedar dah universiti dah. Dan dah melalui zaman AUKU pada masa itu. Bagaimana orang ditangkap, disumbat dalam penjara. ISA ditangkap tanpa bicara. Kan digunakan akta seperti akta hasutan. Dan akta hasutan untuk menakut-nakutkan manusia pada waktu itu. Kita semua tahu sejarah ni. Dan daripada situ kita kena faham apa yang memotivasikan Mahathir. Saya kata nak faham apa yang memotivasikan Mahathir, kita kena tengok sejarah Mahathir sejak sebelum beliau menjadi Perdana Menteri. Bagaimana dia gaduh dengan semua orang. Dia gaduh dengan Tunku Abdul Rahman, dia gaduh dengan Tun Razak, dia tak gaduh. Dia gaduh dengan Tun Abdul Rahman, lepas tu dia gaduh dengan Pak Lah, dia gaduh dengan semua timbalan dia. Semua timbalan dia. Saya ingat lagi masa tahun 80-an. Masa tu Perhimpunan Agama UMNO. Pertandingan antara Kuli dan juga Mahathir. Bagaimana Kuli hampir menang pada waktu itu. Bagaimana Mahathir menggunakan isu Tenggolok Sabah tu, yang ada Kristian, yang ada lambang salib, digunakan dalam Perhimpunan Agama UMNO. Akhirnya Kuli kalah. Macam mana saya tahu cerita ni semua? Salah satu bapa saya ni, dia suka beli buku Syed Hussein Al-Atas.
SH atas tu. Dia suka beli buku tu. Lepas tu bila buku tu dia letak dalam dia punya laci. So, pasal saya kecil, saya suka baca buku tu. Tapi saya baca sembunyi-sembunyi lah sebab saya takut bapak saya marah. Rupanya bapak saya tak kisah pun. Tapi dia letak dalam laci sebab bagi dia tak siapa yang nak baca buku yang politik yang berat seperti itu. Saya baca. Masa tu saya ingat saya sekolah rendah lah. Sekolah rendah saya dah baca buku politik. Bapak saya letak. Thank you lah bapak, Mr. Morni. Mr. Morni, terima kasih Encik Morni. So saya baca buku masa tu Musa Hitam lawan dengan Mahathir Mohamad. Saya baca buku Kuli lawan Mahathir Mohamad. Saya baca buku-buku politik Mahathir pada waktu itu. Saya nampak dan pada waktu itu saya dah tak pernah suka Mahathir dah. Saya pelik, kenapa Mahathir ni sehingga saya tak pernah nak baik dengan orang. Dan satu benda Mahathir ada adalah Mahathir tidak pernah akan percaya kepada sesiapa. So budak-budak yang ikut Mahathir ni, bila saya tengok dia punya jilat dengan Mahathir tu, saya gelak je. Saya Saddiq nasib baik, dia dah belah dah. Saya Saddiq dah nampak dah apa yang saya nampak. Yang kita dah nampak bertahun-tahun dahulu. Dasar pada awal kemarahan, amarah kita kepada wujudnya reformasi tahun 97 dahulu adalah kerana amarah kita dengan Mahathir. Sehingga kita menggelarkan dia Maha Fir'aun. Bila kita bawa dia dalam Pakatan Harapan pada tahun 2016-2017, pada waktu itu kita melihat bahawa kita ni, reformis ni, kita lihat benda yang lebih besar. Pertama sekali kita kata dia dah tua, mungkin dia nak bertaubat, ini masanya dia nak bertaubat. Kita terima kerana apa? Presiden kita terima pada waktu itu. Kita terima dia dengan hati terbuka. Walaupun hati kita terluka. Kita terima dengan hati terbuka walaupun hati kita terluka. Masih berdarah, masih berparut. Tak apa, kita terima kerana kita punya pemikiran masa tu adalah pemikiran yang lebih besar. Kita kata kalau presiden yang berbelas tahun masuk penjara, difitnah, boleh terima pada Mahathir Mohamad, boleh mengampunkan beliau. Apatah lagi kita yang pada waktu itu tak adalah teruk sangat kena. Kan paling-paling pun mungkin paling teruk lah kena ISA tu semualah. Ni kena pukul dekat jalan tu adalah yang, tapi kebanyakan kita tak ada yang sampai ke tahap peringkat itu. Akhirnya apa kita bawa? Yang memotivasikan dia akhirnya apa dia memotivasikan Mahathir ini? Kita kenapa? Apa yang memotivasikan dia? Yang memotivasikan Mahathir ada satu perkara saja, ego dia. Yang memotivasikan Mahathir ada satu perkara saja, ego dia. Ego dia apa? Ego dia ialah aku tidak pernah salah. Dia kata, aku tidak pernah salah. Bila aku kata, Pak Lah tak layak jadi Perdana Menteri, tersah, terbukti. Dia buktikan dengan pelbagai cerita, pelbagai benda, Pak Lah akhirnya jatuh. Bila dia kata, Najib tak boleh jadi Perdana Menteri, dia buktikan. Sebab itu, sebab ini, sebab itu. Akhirnya Najib jatuh. Sekarang ini, dia kata kononnya dia nak lawan Muhyiddin Yassin. Tapi dia nampak satu enemy yang lagi besar daripada Muhyiddin Yassin, iaitu Anwar Ibrahim. Dia kata Anwar tak pernah layak nak jadi Perdana Menteri. Maka dia buat apa yang mungkin untuk dia nak jatuhkan Anwar. Dia bukan isu kuasa, dia bukan isu duit. Duit kuasa itu dia dah ada. Dia dah ada duit, dia dah ada pangkat, dia dah ada semua. Tapi satu benda yang kita tak pernah faham, melainkan kita berada di posisi dia, adalah ego dia. Yang ini, dia Mahathir Mohamad ni, dia akan buat apa saja cara sekalipun untuk memastikan Anwar Ibrahim tidak menjadi Perdana Menteri, termasuklah menggunakan orang-orang dalam Pakatan Harapan sendiri, meletakkan kuncur-kuncur dalam Pakatan Harapan sendiri untuk menjahannamkan usaha Anwar Ibrahim menjadi Perdana Menteri. Dan mereka yang diletakkan di dalam Pakatan Harapan ini, bukan orang yang diletakkan dalam keadaan mereka sedar. Mereka tak sedar pun, ini kelebihan Mahathir Mohamad ni. Kelebihan Mahathir Mohamad dan Azmin Ali, dia boleh berjumpa dengan anda, pukau anda dengan kata-kata, bukan pukau yang pukau macam magic tu, tak. Dia boleh buat dan angkat anda ni seolah-olah you are the best, sehingga anda percaya dengan apa yang dia kata. Dan manusia memang ada kelebihan sebegini. Ada manusia yang ada kelebihan sebegini. Dengan hanya kata-kata, dia boleh mempengaruhi manusia. Dengan hanya words, dia boleh mempengaruhi manusia. Antaranya adalah Azmin Ali yang termakan dengan apa yang dicakap oleh Mahathir. Antaranya adalah Muhyiddin Yassin yang termakan dengan apa yang dicakap oleh Mahathir. Antaranya adalah Kuli yang kini
Hari ini keluar kenyataan bahawa dia nak jadi Perdana Menteri bukan sebab dia nak jadi Perdana Menteri, dia kata. Sebab saya merasakan bahawa ini bukan kepentingan peribadi saya, tetapi untuk rakyat, dia kata. Sama juga dengan mana pernah terfikir kita boleh tawarkan Shafie Apdal jadi Perdana Menteri. Mahathir buat. Mahathir sanggup buat. Sebab dia faham. Dia faham psikologi manusia. Dia faham motivasi manusia. Dia faham apa setiap orang tu, apa motivasi kepada setiap orang itu. Setiap orang itu apa motivasi. Sehingga menjadikan dia nak buat apa yang dia nak buat. Malam ni saya nak rambling pasal Mahathir, saya nak rambling pasal Azmin Ali. Kenapa? Sebab saya tengok ramai lagi penjilat-penjilat Mahathir yang berada di dalam Pakatan Harapan. Don't be surprised. Don't be surprised. Lepas video ini lepas live ini, saya tak nak tahu siapa penjilat tu. Lepas saya punya live ni, tengok siapa yang attack saya. Dalam orang Pakatan Harapan, kalau orang BN, orang UMNO, orang Bersatu tu saya tak kisah. Ini orang dalam Pakatan Harapan, daripada parti-parti Pakatan Harapan dan juga jiran-jiran dia yang sepatutnya jadi pembangkang ni. Siapa yang attack saya selepas video ni, mereka lah penjilat Mahathir. Kita tahu sangat-sangat. Dan mereka ini, dia tak tahu bahawa bagaimana permainan licik Mahathir Mohamad ini. Caranya, Mahathir ni, dia sebab tu, qul a'udzu birabbin nas malikin nas ilahin nas min syarril waswasil khannas allazi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Sadaqallahul azim. Minal jinnati wan nas, daripada kalangan jin dan manusia. Minal jinnati wan nas. Kenapa ayat itu menyebut bahawa syaitan ini bukan hanya datang daripada kalangan jin, tetapi syaitan itu juga boleh datang daripada kalangan manusia. Dan syaitan ni, dia punya licik dia, kadang-kadang dia bukannya cakap dengan kita, buat jahat. Tak. Kadang-kadang syaitan ni punya licik. Dia tak cakap dengan kita, yelah, dia suruh buat jahat tu satu hal lah. Tapi satu kaedah dia buat, apa tahu? Dia suruh kita buat baik. Buat satu benda yang kita anggap baik. Kita anggap benda tu baik. Tetapi pada hakikatnya benda itu memudaratkan. Itu kaedah dia. Buat benda ni, dia kata. Kau kena buat benda ni. Umpamanya apa? Umpamanya apa yang syaitan pernah buat. Ini hadis daripada Rasulullah. Ada sahabat. Dia datang berjumpa dengan satu sahabat lain. Dia kata, aku nak berpuasa tapi aku tak nak berbuka. Dia kata, aku nak beribadah tapi aku tak nak kahwin. Dia kata, itu antara benda. Itu bisikan syaitan. Suka atau tidak, mungkin dia tak setuju dengan saya, tapi itu bisikan syaitan. Kenapa? Sebab itu sahabat kata. Dan dia kata, sahabat kata apa? Nabi berpuasa tapi Nabi berbuka. Nabi berpuasa tapi Nabi berbuka. Nabi ada kehidupan tapi Nabi kahwin. Maksudnya apa? Fitrah manusia tu jangan dibuang. So, dia tak kata, syaitan tak kata, jangan, kau kena buat jahat. Tak, dia kata, kau buat baik. Takkan sembahyang pun tak boleh. Puasa kan bagus. Ya. Puasa tu bagus. Sama juga dengan kes ini. Dia bukan Mahathir kata, jangan kata saya kata Mahathir tu syaitan. Itu anda punya interpretasi sendiri. Kita kata macam ni. Mahathir tak kata jangan sokong dia. Mahathir tak kata. Mahathir tak kata jangan, sokong aku jadi Perdana Menteri. Mahathir tak cakap macam tu. Dan Mahathir tak cakap, jangan sokong Anwar. Mahathir tak cakap macam tu. Tetapi Mahathir cakap apa? Kita ada calon orang lain. Kita ada calon orang lain. Kita ada orang lain. Ini ada orang lain. Semua orang lain kecuali Anwar. Semua orang lain kecuali Anwar Ibrahim. Korang tak pelik ke? Kenapa dia tak nak Anwar Ibrahim? Sedangkan siapa yang mengangkat beliau menjadi Perdana Menteri sewaktu 22 bulan Pakatan Harapan? Dan walaupun kita bagi list orang-orang siapa nak jadi menteri, Azmin bagi list, dia ambil Azmin punya list, kita masih lagi bersabar pada waktu yang ini. Satu lagi, minta maaf saya katalah, kebodohan kita sendirilah. Tak berani nak melawan pada waktu itu. Tapi tak apalah, benda dah berlalu. Benda berlalu, biarkan berlalu. So sekarang ini kita lagi nak diam ke benda ni? Masih ada lagi orang yang nak membela ke? Masih lagi, sebab apa? Sebab dah sebelum ini dah dapat jawatan. Yelah. Yelah kan, sebelum ini Setiausaha khas. Apa lagi? Sebelum ini Setiausaha politik kan? Montori. Apa lagi? Sebelum ini cerita apa? Cerita dia jadi MPKK, ketua kampung. Dapat gaji. Patutlah.
Dan saya tahu ada di antara orang-orang berkata keadilan sendiri yang tak puas hati apa yang saya cakap ni. Tapi sampai bila kita tak puas hati macam ni? Tak puas hati dengan aku, apa yang aku dapat? Tak puas hati dengan saya, tak apalah. Tak puas hati dengan saya, buatlah cara tak puas hati, tak ada masalah. Sebab saya kalau naik Anwar jadi Perdana Menteri pun saya masih macam ni. Tak naik Anwar jadi Perdana Menteri pun saya pun masih macam ni. Tak ada apa bezanya. Tetapi naik Anwar jadi Perdana Menteri, bezanya adalah kepada rakyat kita semua, negara kita, dan bezanya kepada kroni-kroni dan juga mereka-mereka yang menjadi penjilatnya. Itu ketakutan mereka yang sebenar. Jangan buat kita tak tahu. Kita tahu ada rancangan-rancangan tersebut dari dalam Pakatan Harapan itu sendiri. I have to make this clear first. Udah-udahlah kita nak berselindung. Udah-udahlah kita nak orang kata apa, janganlah sebut nanti kita buka kita punya pekong di dada. Pekong tu dah terbuka dah pun. Aku tak sebut, orang lain dah sebut dah. Cerita tu umpama kita nak tutup bangkai gajah. Bangkai gajah tak boleh tutup dengan pelepah neo. Orang semua dah tahu cerita tu. Dan yang cakap benda ni bukan saya bukan orang pertama. Banyak orang yang screenshot. Orang-orang dalam Pakatan Harapan ya, orang screenshot dia orang punya posting Facebook, forward semua kat saya. Yang orang Pakatan Harapan hentam Anwar, dia orang screenshot, kenapa orang parti ni, orang ni. Bukan dia orang dalam tim sendiri ya, kenapa dia hentam Anwar? Ni kita nak cakap. Malam ini saya cakap, saya cerita. Saya kata tak apa, biarlah. Tak apalah, biarlah. Cuma saya tak sebut nama. Saya kalau mereka pejuang, saya tak kisahlah itu. Orang Mahathir itu saya tak kisah. Itu biasalah. Itu normal. Tak, ini bukan orang pejuang, tuan-tuan. Ini orang dalam Pakatan Harapan itu sendiri yang buat macam tu. Tak percaya? Cuba tengok video yang hentam saya tu. Cuba tengok video yang hentam saya daripada mana? Orang BN tak pernah hentam saya. Dia pun tak kisah masa saya. Tiba-tiba orang dalam Pakatan Harapan hentam saya. Sebab apa? Masih lagi tercandu dengan gula-gula Mahathir. Sebab tu. Alah, masa kau pegang jawatan pun aku tak ada jawatan bang. Macam ni ke? Kan? Macam ni juga. Tak ada hal lah. Tak ada hal. Anwar jadi Perdana Menteri. Macam ni juga. Tak ada hal. In fact, saya nak bagi tahu kalau Datuk Seri Anwar jadi Perdana Menteri, ini saya umum ni. Datuk Seri Anwar Ibrahim menjadi Perdana Menteri, saya akan hentikan live. Saya tak buat live lagi dah. Sebab objektif saya adalah menjatuhkan kerajaan pengkhianat. Tapi itu kalau sekarang lah. Kalau PRU tu lain cerita. Maksudnya bukanlah saya tak buat live langsung. Saya buat live untuk Sarawak je lah. Sebab saya bermula live dengan Sarawak. Saya tak kisah pun. Saya tak punya politik bukan dekat Semenanjung. Saya punya politik dekat Sarawak. Tapi saya buat ni sebab saya marah dengan pengkhianat ni. Yang mencacah merbakan negara kita. Hari ni kes 1,000 lebih. 1,000 lebih. Kenapa? Ada yang orang kata pada saya, macam tak percaya je angka-angka tu, saya kata. Saya kata, jangan tak percaya. Itulah angka yang sebenar. Angka yang selama ini diberi kepada kita, bagi saya itu bukan angka sebenar. Yang ni angka sebenar. Kenapa saya kata ini angka sebenar? Saya nak cerita Sabah tu, yang berlaku kepada Sabah tu, kerana mereka-mereka yang tak disaring sebelum ini. Yang berlaku di Sabah, yang mana dekat Sandakan, dekat Tawau, dekat Lahad Datu semua, yang tak disaring sebelum ini. Kenapa mereka tak disaring? Kerana mereka ini, ada di antara mereka adalah pendatang tanpa izin. Mereka yang tak ada IC. Mereka yang miskin, tak boleh nak pergi hospital. Kenapa tak bagi saring? Wallahualam. Tanyalah kepada mereka yang kenapa tak bagi saring. Sebab tak nak menaikkan statistik negara. Sebab kalau bagi saring mereka, confirm ramai yang akan sangkut. Itu angka sebenar. Apa yang kita ada sekarang ini angka sebenar. Tapi kenapa tak didedahkan awal? Sebab kalau ekonomi tutup, habis kerajaan pengkhianat nasional ni. Dia orang tak tahu nak buat apa. They are clueless. Azmin, walaupun dia bukan Menteri Ekonomi lagi, dia Menteri MITI. Tetapi kita tengok, siapa Menteri Ekonomi sekarang ni? Saya tanya soalan, siapa Menteri Ekonomi? 1, 2, 3, 4, 5. Azmin Ali, salah. Tok Pa jawapan dia. Azmin Ali Menteri MITI. Tetapi kenapa dia nampak macam Menteri Ekonomi? Sebab apa? Sebab dia sekarang ini yang memegang ekonominya.
Dan kalau sekiranya ekonomi menjunam sebagaimana ada sekarang, tak lain tak bukan Azmin Ali. Dia punya salah dia. So, kita bercerita tentang Azmin Ali. Motivasi Azmin Ali apa? Oh, motivasi Azmin Ali. Azmin Ali ni senang. Motivasi Azmin Ali yang paling mudah kita nak baca. Dia bagai orang kata apa? Like an open book. Tang putih. Macam buku yang terbuka. Like an open book. Motivasi kepada Azmin Ali adalah amat mudah untuk kita faham. Motivasi dia apa? Azmin Ali punya motivasi. Tuan-tuan dan puan rasa apa motivasi kepada Azmin Ali? Cuba teka. Aziz? Bukan. Motivasi kepada Azmin Ali bukan Aziz Apa motivasi kepada Azmin Ali ni? Motivasi kepada Azmin Ali ni sama je. Pangkat, darjat, wang, kedudukan, glamour, aku nak ke depan, aku mau dikenali. Dia egomaniac. Dia ada satu penyakit dia dah sampai, for me lah, dia dah nampak dah sifat apa yang dibagi sebagai narcissistic. Narcissist dipanggil narcissist atau narcissistic. Narcissistic personality disorder is a mental condition in which people have an inflated sense of their own importance, a deep need for excessive attention and admiration, trouble relationship and lack of empathy for others. Dan salah satu condition ni di mana narcissistic ni dia punya keadaan di mana dia akan ada trouble relationship. Trouble relationship ni dia tak boleh dengan manusia. Sama dengan Mahathir tu. Orang lain semua akan ada masalah dengan dia. Dan kemudian dia ni sentiasa kalau boleh dia nak excessive attention dan admiration kepada dia. Maksudnya semua mesti kat dia. Orang mesti admire dia. Kan? Paling mudah kalau kita nak tengok masa dia join Bersatu tu, masa join Bersatu tu, masuk dalam hotel yang Scottish punya pipe bag tu kan, semua sekeliling dia. Dia berjalan, red carpet. Kan? Masa Kongres Melaka, saya ingat lagi dia naik beca. Orang sambut dia Azmin masa tu. Itu ciri-ciri dia. Kemudian kalau kita tengok antara ciri lain, dia lack of empathy for others. Lack of empathy. Cari perkataan E-M-P-H-A-T-Y, empathy. Empathy ni adalah rasa kasihan, dia bukan kasihan, bukan. Rasa macam mana empathy ni? Empathy ni susah nak define, tapi satu perasaan di mana kalau kita dengan manusia, kita ada rasa macam masih ada rasa kemanusiaan tu kepada manusia. Dia tak ada. Atau very lack of it. Bagi dia objektif dia. Bagi dia punya objektif. Mencapai objektif tu, everything else, everyone else, anything else irrelevant. Mencapai objektif dia, everything else, everyone else, anything else is irrelevant. Ini orang kata matlamat menghalalkan cara. He will do anything. He will do anything in order nak mencapai apa yang dia nak capai. Proven. Kalau kita tengok Februari hari tu kerajaan jatuh. Proven. Sekarang ini kita tengok. Darurat sekarang ini. Dia punya plan. So what's next? What's next tuan-tuan dan puan-puan? So they are now nearing their last bullet dah. Ini bullet-bullet dia orang yang tak akhir dah. Ada maklumat mengatakan bahawa kalau sekiranya berlaku darurat dan dilantik caretaker government, kan, Perdana Menteri itu, berkemungkinan Datuk Seri Anwar Ibrahim. Berkemungkinan. So kalau itu berlaku tuan-tuan dan puan-puan, I'm interested to know di mana hala tuju politik Azmin Ali selepas ini. Tapi knowing him lah. Ini knowing him and the cartels lah. Muka-muka tak malu ni. Kan? Tak jadi Perdana Menteri pun Anwar. Semua dah sibuk dah sekarang ni. Minta itu, minta dia, jawatan tu, jawatan ni. Tak apalah. Hang ambil lah semua. Biar pergi kat hang. Kita tak kisah. Bukan kita masalah tu. Masalah kita nak tengok. Kita tahu Datuk Seri Anwar Ibrahim boleh jadi Perdana Menteri.
kita tahu beliau boleh memimpin negara dengan lebih baik. Saya nak kata, bagi tahu tuan-tuan puan, motivasi Azmi ni mudah je. Motivasi kepada Azmi ini mudah sahaja. Itu kuasa, pangkat, darjat, kedudukan, itu motivasi dia. Terima kasih. Terima kasih Azmin Ali, anda telah menunjukkan satu sifat manusia yang sebelum ni kita sangka tak ada pada manusia. Tapi rupanya ada manusia yang macam ni. Dan ramai rupanya ada yang macam ni. Dah pun menunjukkan sifat-sifat mereka. Sifat-sifat orang Sarawak kata minta puji. Sifat-sifat orang Sarawak kata minta puji. Minta puji dan minta puja punya sifat. Ada orang kata pada saya, Suadi, kau sombong sekarang. Minta orang puji dan puja kau. Tak ada. Tak nak puji aku pun tak apa. Tak nak puji aku pun tak apa. Tak ada apa orang kata, tak ada menambah. Memuja dan memuji tu tak menambah value kita. Menghina, mengkeji itu tak mengurang value kita di sisi Tuhan. Sebab Tuhan punya nilaian kepada manusia itu berbeza daripada nilaian manusia kepada manusia. Sebab itu saya selalu kata, aku hidup bukan dengan pujian. Aku tidak juga akan mati kerana kejian dan kutukan. So, tak apalah. So, what's next? Soalan seterusnya. Apa yang akan berlaku lepas ni? Ramai juga lepas saya buat live masih tak puas hati lagi. Saya kata what's next? Kita tak boleh nak jangka what's next. Tapi, kalau nak tahu what's next, take a good close look apa tindakan Azmin lepas ni. Take a good close look dengan apa tindakan Azmin lepas ni. Menarik bila saya tengok Azmin Ali punya Facebook tadi. Bila saya tengok dia punya Facebook, ramai orang hentam dia gila-gilanya lah dalam Facebook tu. So dalam Facebook tu dia menyatakan tentang dia tak puas hati lah ni tentang Anwar Ibrahim lah yang menyebabkan saya tengok, saya cari dulu. Azmin Ali. Saya baca dia punya apa yang dia tulis berkenaan dengan slow lah pula internet ni. Okay, saya baca. Media statement Azmin Ali. Dia kata apa? Saya baca baca dia lah. Cakap orang putih ke? Leaders must unite with the rakyat in this time of great adversity. As the nation faces the wrath of the world's most severe health crisis in the recent history. Yang mana dia sendiri take over kerajaan dalam pada COVID sedang berlaku. The government working closely with the rakyat and all the frontliners are doing their level best to battle the COVID-19 pandemic. Okay. The battle is waged on both the health and economic fronts, as it is incumbent on the government to protect lives as well as livelihoods. Such an effort must therefore warrant that all right-minded citizens, including political leaders, regardless of partisan divides, must stand united so that we can pool our resources together and ensure that while public health is safeguarded, the economy remains vibrant and jobs are secured, and that the people, particularly the wage earners and those in the informal sectors, can continue to have secure and steady incomes, protect their families, and put food on the table. Dia tak fikir pula macam ni masa dia tengah take over kerajaan dahulu kan. In the light of this, it is most regrettable that the leader of the opposition, disebut Anwar Ibrahim lah ni, has chosen to stir up instability and sow hatred when he claimed to have the whole world that he had obtained a convincing and formidable majority in parliament to form a new government and calling on Prime Minister Tan Sri Muhyiddin Yassin to resign. Yang ini kita nak tengok, saya translate dalam bahasa Melayu bagi yang tak faham lah. Disebabkan oleh ini adalah suatu yang amat dikesalkan. Ketua kepada pembangkang Datuk Seri Anwar Ibrahim telah menimbulkan kekacauan dan ketidakstabilan dan telah menanam kebencian kepada seluruh dunia dengan mengatakan bahawa dia telah mendapat satu majoriti yang kukuh untuk membentuk kerajaan baru dan memanggil Perdana Menteri Tan Sri Muhyiddin Yassin untuk meletak jawatan. Habis dahulu, yang kau buat pada masa dahulu, kenapa tak boleh? Kenapa masa tu boleh?
Kenapa masa sekarang ni tiba-tiba kau kata regrettable pula? Kan? Chosen to stir up instability. Yang dalam masa daripada 22, 23 hari bulan sampai 29 hari bulan tak ada kerajaan tu, apa cerita? Apa pada masa tu apa yang berlaku kalau bukan kerana engkau? Yang ni sekurang-kurangnya kita tak ada kerajaan, masih lagi ada kerajaan. Kita minta tukar Perdana Menteri. Kenapa? Dia dah kecut. Raja kecut sudah kembali. This is clearly the work of a power crazy individuals driven by selfish and egotistical motives with a pathological sense of entitlement, as if the post of prime minister is his birthright. Dia punya ayat kan. Power crazy, selfish, egotistical motives, pathological sense of entitlement. Kalau aku baca ni, lebih kurang sebenarnya dia merujuk pada diri dia sendiri ni. Kenapa kata power crazy? Siapa yang pada zaman Mahathir, zaman Pakatan Harapan dahulu, tiba-tiba berhenti jadi menteri besar, kemudian dia mencalonkan letak nama dia kepada Mahathir supaya dilantik jadi menteri ekonomi. Menteri ekonomi ni sama level menteri kewangan. Siapa kalau bukan dia? Siapa yang kemudian mencadangkan nak jadi Perdana Menteri ke-8 tu? PM8 waktu zaman Kartel? Dia. Siapa yang kemudian menjatuhkan kerajaan, membuat plot untuk menjatuhkan kerajaan, membuat 11 orang ahli Pakati Keadilan Rakyat keluar untuk menjatuhkan kerajaan, bukan setakat federal. We are talking about Johor, we are talking about Sabah, we are talking about Melaka, we are talking about Perak, we are talking about Kedah. Siapa? Are you really talking about Anwar Ibrahim? Or are you really referring to yourself? In his relentless quest to become the Prime Minister, Anwar Ibrahim has resorted to outright lies as well as subterfuge, not only as against the nation, but even as against His Majesty YDPA. Wah, berani dia. Dia kata dia menuduh Anwar Ibrahim berbohong. Soalannya bukan Anwar Ibrahim kena buktikan dia ada majoriti. Muhyiddin ada majoriti ke? Itu soalan kita. Dan sampai sekarang, Muhyiddin tak pernah tunjukkan majoriti. Dan bukti bahawa dia tak ada majoriti apabila engkau menasihati supaya dia letak jawatan. Supaya dia mengadakan darurat. Panjanglah, malas saya nak baca yang lain tu. Panjang. Tapi inilah dia Azmin Ali. Dan inilah dia motivasi dia sebenar kepada Azmin Ali. Apa motivasi sebenar kepada Azmin Ali ini? Motivasi sebenar kepada Azmin Ali adalah kuasa pangkat. Dan siapa yang nak jadi Perdana Menteri kalau bukan Azmin Ali? Tuan-tuan dan puan-puan, Muhyiddin Yassin kat situ, dia tu jadi apa tau? Dia tu jadi balaci je, Muhyiddin Yassin ni. Dan Muhyiddin Yassin ni tak lama. Plan dia adalah peralihan kepada Azmin Ali. Plan peralihan adalah kepada Azmin Ali. Suka atau tidak, peralihan itu adalah kepada Azmin Ali. Suka atau tidak. Terima kasih yang menonton saya di Facebook sekarang ini 6,800 orang, di YouTube 3,240 orang, sekarang ini lebih kurang dalam 10,000 orang, kemudian dekat Twitter, saya pun tak tahu apa dekat Twitter ni, tapi ada dalam, tak ramai lah Twitter ni, besar ramai. Twitter pun dalam 23 orang, terima kasih yang bersama dengan saya. Malam ni saya panjang sikit lah. Itu saja daripada saya pada malam ini, dan terima kasih kerana bersama saya. Saya mohon kawan-kawan terus share video ni, paling kurang kita boleh share bahawa dua makhluk ini akan cuba menggagalkan Datuk Seri Anwar Ibrahim menjadi Perdana Menteri. Kita mungkin disakiti. Kita mungkin akan dilawan. Kita mungkin akan dipijak, ditekan. Tetapi yang penting, tuan-tuan dan puan-puan, apa dia? Apa dia? Apa dia? Lawan. Tetap lawan.